malam ini sama-sama kita dapat menghadiri program Kenal Diri, Kenal Kawan secara dalam talian ini. Untuk membuka majlis, saya menjemput saudara Alif Aiman untuk membacakan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وثبت إيماننا ووسع رزاقنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير، وجعلنا من أهل البركة، وجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saudara Alif Aiman atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Tuan Haji Muhammad Nordin bin Muhammad Tahir untuk menyampaikan sepatah dua kata. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada anak anda Nur Auni Aufia dan anak anda Alif Aiman yang berusaha, Puan Razia binti Abdul Rahman, pengurusi Akrab Politeknik Melaka, selaku penceramah pada malam ini. Semua guru-guru, semua guru kaunselor UBK, anak-anak putra-putri tingkatan 4 yang dikasihi sekalian, bersyukur kita pada Allah SWT kerana kita dipertemukan dalam tajuk yang sangat cantik bagi Abi, iaitu kenal diri, kenal kawan. Tak kenal maka tak cinta. Islam mengajar kita supaya berkasih sayang. Lita'arafu. Kita daripada berbagai negeri dan latar belakang, semoga kita menjadi anak-anak yang hebat, cemerlang, gemilang dan terbilang. Bagi Abi, kita adalah keluarga besar. Sismi adalah keluarga besar kita. Keluarga kecil kita adalah keluarga di dom, adik-beradik di dom dan adik-beradik di dalam kelas. Itu juga adik-beradik kita, dan yang paling besar adalah keluarga kita yang tingkatan lah, yang paling besar. Jadi Abi harap kita dapat bekerjasama untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan, kerana grade purata sekolah dia akan tarik kepada semua pelajar. Jadinya kita tak boleh kita berjalan depan seorang, tapi kita ke belakang, kawan-kawan kita tertinggal, kita biarkan. Jadi Abi harap anak-anak bolehlah kita kenal diri kita, kenal kawan-kawan, supaya kita dapat merasai kesusahan mana-mana anak-anak yang bukan top 10, belajar dengan yang bottom 10 dan sebagainya tu, bolehlah belajar dengan kawan. Kawan ni ada kelebihan masing-masing. Jadi bagi Abi, tolong menolong, nanti kalau masuk universiti semua, kita akan rasa bangga dengan diri kita dan diri kawan-kawan. Abi rasa itu saja, anak-anak buat yang terbaik untuk tahun depan. Bagi Abi, anak-anak adalah calon SPM. Kalau kita lihat calon SPM untuk tahun 2022,
Jadi Abi harap anak-anak bersedia daripada sekarang, tak ada istilah honeymoon, selagi belum ada keputusan SPM, selagi itulah kita berdoa kepada Allah dan kita terus berusaha bersama-sama kawan dalam grup-grup yang kita dah ada dalam sekolah. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih terutamanya kepada penceramah kita Puan Razia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang diberikan Tuan Pengetua sebentar tadi. Sebelum kita memulakan slot kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita terlebih dahulu. Nama diberi Puan Razia binti Abdul Rahman. Beliau merupakan seorang pensyarah di Politeknik Melaka. Antara pengalaman beliau adalah mengajar selama 21 tahun, pernah menjalankan tugas sebagai kaunselor selama 4 tahun iaitu daripada 2005 sehingga 2009, memegang jawatan sebagai pengerusi akrab Politeknik Melaka, pernah memegang jawatan penyelaras akrab siswa, pernah memberikan taklimat kerjaya kepada pelajar SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Kelibang Besar Melaka dan mempunyai kelayakan sebagai profesional facilitator di bawah KPT. Seterusnya, saya menjemput Puan Razia binti Abdul Rahman untuk meneruskan dengan sesi kenal diri, kenal kawan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke semua? Agaknya dengar ke? Kuatkan sikit suara. Kuatkan sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali diucapkan terima kasih kepada adik Nur Auni Aufia selaku moderator pada malam ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Pengetua Cemerlang SPP Islander iaitu Tuan Haji Muhammad Nordin bin Muhammad Tahir, para guru, ahli jawatan kuasa sarana tingkatan 4, para ibu bapa dan semua anak-anak sismi yang saya kasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Baik. Okey, sebenarnya malam ini bukanlah, saya tak ada berniat untuk nak memberi taklimat secara official. Saya lagi suka kita bersantai, program bersantai sebab saya ni seorang yang orang yang terlalu peramah. Jadi kalau macam official sangat nanti kan saya takut saya kelu. Jadi kalau saya minta adik-adik semua, anak-anak semua, kalau ada something yang saya bertanya, jangan bagi saya bercakap seorang-seorang, okey? Sebab kadang-kadang bila secara online ni nasib baik Tuan Pengetua, Cik Ahmad Faisal, Cikgu Zaliha ada juga membuka kamera. Kalau tidak nanti saya rasa macam tak tahu nak cakap siapa. Saya tak biasa. So terima kasih buat Tuan Pengetua, Cik Ahmad Faisal, Cikgu Zaliha, okey adik Ayuni, Nur Ayuni, kalau boleh ada ramai lagi yang onkan kamera supaya saya lebih bersemangat sharekan ilmu saya, insyaAllah. Dan saya rasa kat sini tak ada erti mana yang lagi baik, kita sama-sama belajar ya anak-anak. Saya pun banyak kurangnya, okay, so kita sama-sama belajar. So sebelum saya mulakan slide ni, saya nak ajar anak-anak ini berzikir sebenarnya. Saya lagi suka kita mulakan sesuatu program kita dengan berzikir. So zikir ringkas. So nanti lepas habis zikir kita masuk kita punya tentatif ya. Okey. Zikir sama-sama ya. Kalau nak bersuara pun boleh ataupun yang tanpa saya dengar pun tak apa. Yang penting zikir. Saya tak nampak, saya tak dengar tapi Allah melihat, Allah mendengar. Okey. Tasbih Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Okey, alhamdulillah. So kita izinkan saya untuk share saya punya sesi perkongsian malam ini ya.
Okay, so adik Ayu ni rasanya dah pun memperkenalkan diri saya. Saya ulang sekali lagi. Saya nama diberi Puan Razia binti Abdul Rahman, RADZIAH, Razia binti BINTI Abdul ABDRAHMAN. Okay, kenapa saya mengeja nama saya? Sebab saya nak orang kenal saya. Sebelum ni masa zaman saya sekolah rendah, saya rasa macam saya ni seorang yang introvert. Saya tak nak orang kenal saya, tapi sekarang ni berbeza. Bukan kerana profession saya, bukan. Okay, sebelum saya jadi profession perguruan, saya dah jadi orang extrovert. Okay, tambah lagi Razia. Sebab kenapa saya menekankan nama saya? Sebab nama saya kalau salah satu abjad hilang, makna nama saya jadi tak elok. Contoh Razia yang diredha. Okay, tapi kalau hilang huruf D, maknanya yang celaka. You just imagine, bayangkan anak-anak, nama kita ni sangat penting sebenarnya. That's why dalam nama kita ni sebenarnya jangan, kalau boleh jangan biarkan kawan-kawan kita panggil yang bukan-bukan. Nanti saya akan sembang lagi tentang nama ni ya. Okay, so tajuk kita malam ni saya memang tertarik untuk mengajar anak-anak untuk sesi perkongsian, iaitu sesi kenal diri, kenal kawan, sebab dia banyak berkait rapat dengan diri saya sendiri, perubahan saya sendiri. Jadi saya rasa sesi perkongsian malam ni lebih kepada pengalaman saya. Okay, sekejap saya buat slide ya, slideshow. Okay, sebelum tu kita tanya diri kita. Kadang kita zaman remaja ni kan, zaman remaja ni kita tahu semua macam-macam fikir. Kalau saya tanya ataupun tanya diri kamu sendiri, kenal tak diri sendiri? Kalau saya tanya kenal tak diri siapa? Siapakah diri kamu? Siapakah diri awak? Boleh jawab tak? Mungkin ramai yang tak boleh jawab secara spontan. Sebab untuk mengenali diri ni sebenarnya dia satu proses yang pada saya melalui proses tu yang agak sukar. Saya mencari benda-benda yang positif. That's why saya mencari benda-benda positif untuk saya kenal diri saya. Kadang-kadang apa yang berlaku pada diri kita ni, contoh, kenapa aku menjadi pendiam? Kenapa disebabkan pendiam? Disebabkan kita pendiam, orang lain pijak kepala. Kat situ bermulanya saya mengenali diri saya dan saya mencari solution saya. Okay, ini intro. Okay, sebab saya banyak, saya okay, kejap sebelum tu okay. Kenal diri saya secara lebih mendalam. Okay, kalau ikutkan sini kalau di Politeknik sekarang ni, saya memegang jawatan sebagai ketua program sebenarnya. Ketua program Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Melaka. Okay, seperti mana yang dimaklumkan oleh adik Aun ni sebentar tadi, ya betul, saya pengurusi akrab. Okay, mungkin ramai yang tak tahu apa itu akrab. Akrab adalah rakan pembimbing sekerja, yang mana akrab rakan pembimbing sekerja di beberapa agensi kerajaan. Akrab ni sebenarnya dia membantu kaunselor. Dia bukan kaunselor, dia tak layak untuk qualified kaunselor. Tetapi dia membantu kaunselor sebab, okay, kalau kita tengok dia punya definisi tadi, rakan pembimbing sekerja. Kadang-kadang kata persepsi psikologi, kalau kita rasa kita sendiri nak berjumpa kaunselor, mesti kita fikir orang fikir kita apa kan, oh aku ni macam ada masalah. Jadi kita rasa macam tak naklah jumpa kaunselor. Jadi kat sini peranan akrab adalah membantu rakan-rakan. So kalau rasa kurang selesa berjumpa dengan kaunselor, why not you berjumpa dengan rakan pembimbing sekerja. Dan untuk makluman semua yang ada malam ni, even saya bukan kaunselor tapi saya ada rekod rakan pembimbing sekerja saya yang sangat banyak buat luahan di atas bahu saya. Itu yang rasanya alhamdulillah, at least kita boleh bantu kawan kita untuk kurangkan stres ataupun hilangkan stres. So banyak anak-anak stres ni dalam kehidupan kita memang banyak. Sama ada stres yang level sikit, tinggi dan sebagainya, bergantung kepada ilmu kita untuk mengatasi stres itu. Bukan senang Okay, sebelum tu dari segi pendidikan ni, okay, ada kaitan juga dengan kenal diri malam ni sebab anak-anak boleh tengok saya punya pendidikan. Okay, saya bermula di peringkat sijil awam pembinaan iaitu pada tahun 1992. Okay, saya tamat SPM saya 1991, okay, and then masuk Politeknik 1992 hingga 1994.
Okay, saya ambil sijil awal pembinaan. Sebab apa? Sebab masa itu Politeknik tidak menawarkan diploma. Tawarkan diploma setelah kita ambil sijil 2 tahun. Okey, kat situ sijil awal pembinaan. Nak tahu macam mana saya boleh ambil sijil pembinaan? Kalau ikutkan SPM saya, cerita reverse sikit. Saya ni SPM disebabkan English saya tak bagus sangat, jadi masuklah sekolah vocational. Vocational saya ambil pengurusan pejabat. Pengurusan pejabat, apa yang kita belajar adalah kita sains pun belajarlah, sains, sejarah, BM, BI semua kan. Tapi subjek tambahannya adalah typing, komputer, ringkas tu shorthand. Okay, shorthand tu adalah tulisan, kalau ikut bahasa pasarnya tulisan wartawan, tulisan cacing. Nanti kan anak-anak tengok kan, nanti kan saya test tulisan cacing macam mana. Seronok tau, walaupun saya bukan sekretari. Sebab tulisan wartawan ni dia more to bidang sekretari. Sebab kita nak ambil minit, kena ada kelajuan. Okay, ada kelajuan jadi kat situ. Kat situ kena speed. Okay, lepas SPM saya dapat offer sama belajar sijil awal pembinaan 2 tahun, and then disebabkan alhamdulillah pointer saya 3.0 terus diserap kepada sambung diploma. Yang mana kalau tengok tahun diploma kejuruteraan awam saya 1995 hingga 1996. 1 tahun saja. Bermakna bayangkan daripada 1992 hingga 1996, okey. 3 tahun ni sebenarnya belajar 2 tahun sijil, 1 tahun diploma, dah dapat 2 sijil, iaitu sijil dan diploma. Okay, and then tahun 1996 hingga 1999 saya sambung saya punya degree ijazah sarjana muda kejuruteraan awam. Bayangkan saya nak suruh anak-anak fikir sekejap. Daripada bidang saya sekretari setiausaha, macam mana saya boleh masuk kejuruteraan? Saya pun bila kata recall balik macam tak sangka sangat tau. Tapi nanti dulu. Tak sangka tu mesti ada satu motivasi dalaman sebenarnya. Okay, so degree habis 1999, and then tahun 2001, tahun 2000 sebenarnya saya dapat bekerja di Politeknik, waktu itu Politeknik Kota Melaka, iaitu tahun 2000. Okay, so setahun masuk mengajar di Politeknik, dan saya tahun 2001 hingga 2003 saya sambung saya punya diploma pengurusan pendidikan teknikal di Maktab Teknik Perguruan Ceras. Kenapa? Sebab ketika itu nak jadi pensyarah poli mesti ada diploma pendidikan. So saya buat diploma pengurusan pendidikan teknikal saya secara part time. So part time dia kalau ketika itu belajar Politeknik cuti 2 minggu, 2 minggu lah saya belajar di Maktab Teknik. Pukul 4 pagi gerak daripada rumah sampai di Ceras, masa tu 4 pagi gerak dari rumah, anak pun kecil lagi, and then naik kereta kancil sahaja pukul 4 pagi, bayangkan seorang-seorang tau. Bila sampai kat traffic light tu rasa kiri kanan, wow ada lori kiri kanan, kerdilnya kita. Sampai sana Maktab masuk kelas, okay, saya buat diploma 2001-2003, and then tahun 2007-2009 saya buat Master in Highway and Transportation Engineering dekat UTM Skudai. Ni satu hal lagi, bukan satu hal apa. Saya buat masa tu saya dengan partnernya, bayangkan seorang-seorang drive. Pun sama saya buat part time yang mana seminggu sekali sahaja kelas. Kelasnya adalah kelas hari bekerja. Contohnya semester ini mungkin kelas saya ataupun jadual saya hari Rabu. So means saya akan bergerak pukul 4-5 pagi, drive non-stop F1 saya, terus shoot dekat Skudai. So sampai terus masuk kelas. Macam itulah selama 2007 hingga 2009. Okay, and then saya sambung masa saya lagi tahun 2017. Kalau kita tengok ke sini 2009 hingga 2017 saya agak rehat seketika lah. Tapi saya tak pernah putus asa. Saya rasa kalau ikutkan, ada orang tanya kenapa tak buat PhD, tapi saya rasa saya seronok dengan buat master. Okay, and then 2009-2017 saya break kan. So 2017-2019 sekali lagi saya sambung masa saya dalam Master in Engineering bracket major in structure.
So baru grad lah tahun 2019. Alhamdulillah sebelum pandemik. Okay, kelayakan tadi adik Agni pun ada betul saya beritahu tadi. So kelayakan saya profesional fasilitator ni sebenarnya asalnya adalah selepas saya pernah memegang tanggungjawab menjalankan tanggungjawab saya sebagai kaunselor. Okay, sebenarnya selama 4 tahun 4 bulan. Okay, disebabkan pengalaman saya tu banyak sangat yang saya tempuh, banyak sangat yang saya berhadapan dengan para remaja dengan kisah yang macam-macam. Okay, yang saya sebenarnya bukan qualified dalam counselling, tetapi disebab orang kata apa orang kata saya ni gifted. Okay, Alhamdulillah. So saya rasa saya gifted, orang pandang saya saya ni boleh. Bila student bercakap dengan saya, tengok bila saya tegur student boleh dengar cakap saya. Dekat situlah rakan-rakan saya, bos saya pandang saya yang saya ni macam boleh jalankan tugas kaunselor. Okay, so saya take a challenge. So kalau tengok dekat sini pengalaman saya pernah mengendalikan kes pelajar, okay, dari sudut pendekatan bimbingan saya tak boleh counsel pelajar, counseling pelajar. Cuma bimbing. Okay, yang paling kritikal saya nak beritahu, kes kritikal yang pernah dilalui, pelajar putus cinta dan ingin bunuh diri. Bayangkan yang saya ni yang tak ada ilmu counselling, saya bukan kaunselor bertauliah, okay. So saya pendek cerita. Satu hari ni lunch break, saya ke Tesco sekejap, kononnya cari barang. So bila dah parking, dapat call. That's so surprising. Student saya yang dah lost contact lebih kurang setahun setengah macam tu. Tak silap saya nama dia Amy. Okay. Amy call saya dengan nada suara yang sangat nervous. Macam ni bunyi dia. Assalamualaikum puan. Puan. Kata puan. Bayangkan puan. Saya kata siapa ni? Saya Amy puan. Bayangkan kalau anda berada tempat saya dalam kereta, saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Dan saya nekat je sebab pelajar tersebut, pelajar saya tu dia ada sebut, puan saya nak bunuh diri, tolong saya. Saya cakap macam nak nangis. Sebab rasa macam pengalaman yang tak akan dilupakan. Bayangkan saya Amy puan, saya nak bunuh diri. Saya terpaksa, ya Allah, masa tu topi saya topi ustazah, topi apa lagi polis tak adalah. Topi ibu, topi ustazah, topi guru, semua ada. Saya ajak dia istighfar, Amy dengar tak? Istighfar, ikut saya, astagfirullahalazim. Ikut, dia tak ikut pun saya kata ikut. Nak tahu tak? Rupa-rupanya sebenarnya dia sebulan lagi nak bertunang. Nak bertunang. And then dia keep on calling tunang dia tak jawab, and then dia shoot naik KL. Sampai sana dia tengok tunang dia dengan orang lain. And then dia balik, dia drive, tak tahulah 180 ke 170 dia drive. Allah masih sayang dia, dia kata dia langgar rail tu, and then dia punya kereta berpusing. Bila berpusing, kereta tu terus park dekat sebelah. Dekat situ dengan izin Allah, dia terus ingat saya. Saya tak tahu macam mana dia boleh ingat saya, walau dah setahun lebih dah. Setahun lebih dia dah lost contact. Saya kata, ya Allah, masa tu menangislah juga kan. Saya kata, istighfar semua, ikut saya semua, dan saya ajar dia Fatihah semua. Dia dah tak boleh sebut apa dah. Saya macam tegas sikit, ikut saya, and then terus sampai ke rumah. Saya rasa macam sekarang ni kalau saya bercerita pun macam ada satu aura yang sedih pun ada, semangat pun ada. Saya macam saya rasa Alhamdulillah lah. Sebab Alhamdulillah saya sempat guide dia sampai ke rumah dan saya bercakap dengan ibu dia. Saya rasa macam sudahlah, menggigil juga sebenarnya tau. Kes bunuh diri kan. Itu selingan. Maafkan saya. Ada soalan ke? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Maafkan saya sebab benda tu memang perlu di-share. Kalau rasa macam nak lanjutkan nanti mungkin selepas ini ke apalah sebab bagi saya itu satu kenangan saya yang sangat-sangat challenging lah sebenarnya, dan Alhamdulillah Allah beri saya kekuatan walaupun keadaan saya yang terketar-ketar masa tu pun Alhamdulillah bimbing dia yang Alhamdulillah dengan izin Allah lah.
Okay, so kita mulakan dengan aktiviti 1. Aktiviti pertama, so malam ni jangan risau, saya tak pasti habis pukul berapa. Tapi untuk maklumat, sekadar 3 aktiviti saja. Dan kalau boleh, biarlah sampai habis sebab ada satu soalan cepu mas kat sini. So saya nak beritahu, soalan cepu mas tu saya nak seorang saja. Okay, orang yang pertama saya akan bagi Google Form. Okay, orang pertama jawab betul dan dapat duit. Duit berapa tu rahsia. Okay, so tunggu sampai habis. Okay, so yang aktiviti pertama, saya nak tuan-puan, anak-anak semua cuba tengok pokok-pokok di depan mata ni dalam slide ni. Tengok ke depan, ke belakang. Okay, tengok. And then agak-agaknya kita suka pokok yang mana? Okay, saya bagi masa mungkin dalam 15 saat saya bagi laluan untuk tengok. Kadang dia tak tengok lama pun, dia just one off je, one shot je tengok. Okay. Okay, saya tak tahu bagi masa berapa, tapi dah ke? Dah. Okay, adik-adik lain? Dah. Sebab ini merupakan salah satu yang kita boleh kenal diri kita sendiri. Tengok tepat atau tidak. Based on pemilihan pokok. Okay, saya tanya, okay, dah sedar ke? Satu je tahu, satu pokok je. Dah. Okay, Alhamdulillah. So kita tengok So simpan pokok yang mana. So masing-masing simpan. Contohnya pokok 1. Okay, saya akan interpret, saya akan beritahu. Okay, pokok 1 apa personality dia. Okay. So sekarang ni kita tengok apa interpretasi inventory personality melalui pokok. Okay, saya tak nak tanya. So sekiranya tuan-puan, anak-anak yang dikasihi memilih pokok nombor 1. Okay, masing-masing nilai sendiri-sendiri sebab saya nak tanya pun nanti kan susah kan makan masa. So sesiapa yang pilih pokok nombor 1 maknanya dia seorang yang pemurah dan bermoral. Selalu berusaha membaiki diri, bercita-cita besar, bekerja kuat, tidak mementingkan diri. So bekerja untuk mengubah dunia. Mengubah dunia kat sini mengubah kehidupan seharian dia. Dia tak nak berada dalam comfort zone. Ada tak rasanya? Boleh tak? Ada tak respon? Ada. Ada. Oh, saya tak sengaja tahu kan siapa yang jawab tu kan? Okay, Ada nama aku tu. Itulah ada nama aku. Okay, Alhamdulillah bagus ni. Sebenarnya jangan risau, semua pokok-pokok ni semua positif. Tinggal lagi yang siapa adik yang kata mengaku tu, betul ke? Saya tak. Siapa yang mengaku tadi? Siapa nama awak? Auni. Oh, Auni. Oh, ya ke? Ya. Okay, Auni rasa tepat tak? Yang betul. Ya, betul. Oh, Alhamdulillah. Oh, okey. Tanya Auni. So, Alhamdulillah pemurah. Okay, Alhamdulillah. Teruskan. Cita-cita besar. Agak-agak ni cita-cita jadi apa Auni? Orang yang program data semua tu. Oh, programmer? Oh, maknanya kalau programmer ni selalunya dia lebih kepada orang introvert. Adakah Auni ni seorang yang pemalu, pendiam, suka buat kerja sendiri? Saya rasa saya bukan pemalu tapi saya lebih suka bersendirian. Okey, bersendirian. Okey, betul lah selalunya orang bersendirian dia adalah programmer tu profession dia. Programmer dia akan menghadap komputer. Dia dengan dunia dia. Okey. So Alhamdulillah, tak apa. Yang penting kenal. Okey. Kita tengok pokok nombor 2. Wow, pokok nombor 2. Seorang yang menyeronokkan, mungkin happy go lucky saya rasa sini. Jujur, bertanggungjawab, suka menjaga orang lain, bijak serta cepat berfikir. Sentiasa ada cerita menarik untuk anda kongsikan. Maknanya pokok nombor 2 ni sebenarnya dia suka ceriakan situasi. Dan katanya kalau dalam satu grup ni dia selalu buat jokes ke, dia selalu gurau dengan kawan. Ada tak pokok nombor 2 ni? Nak dengar lah. Ada tak? Siapa pilih nombor 2? Cepat. Alah, jangan malu-malu. Jangan malu-malu sebab kita nak kenal diri kita. Jangan malu. Baik, tak ada? Oh, okey. Betul ni tak ada?
Tak apalah, malu kot. Okay, tak apa. Sebenarnya okey je, bijak serta cepat. Kadang-kadang orang yang memilih pokok nombor 2 ni sebenarnya perlu tau. Cepat berfikir ni perlu. Contoh kalau ada masalah yang perlu keputusan ad hoc, sangat diperlukan sebenarnya. Janganlah ada masalah masalah tu dah berlarutan. Tak boleh. Bagus orang personality nombor 2 ni. Okey. Ciri nombor 3, pokok 3. Bijak dan suka berfikir. Pemikir yang hebat. Suka berfikir mengenai teori dan pandangan anda berseorangan. Maknanya dia ni lebih pada introvert. Okey. Okey, ni betul-betul introvert. Macam awak ni tadi tu mungkin bukan introvert kan katanya, tapi ni more to introvert. Tahu kan introvert, extrovert? Okey, introvert ni lebih kepada pasif, bukan pasif lah, dia lebih suka menyendiri, pendiam, pemalu macam tu. Dulu saya introvert. Okey, so banyak berfikir tentang morality. Okey, saya pergi saya pergi pada pokok nombor 4. Okey, pokok nombor 4. Seorang yang perspektif dan berfalsafah. Okey, unik dan berbeza. Suka mengikut naluri. Selalu disalah anggap oleh orang lain. Perlukan ruang dan sangat emosional. Okey, sangat emosional. Kalau saya tanya ni mesti tak dia jawab. Tak apalah, diam-diam, simpan dalam hati. Okey, cuma saya nak respon. Sangat emosional ni, kalau betul kita sangat emosional, carilah ilmu untuk kita tingkatkan kita punya EQ. Orang zaman sekarang, IQ macam ni. Ramai IQ macam ni. Tetapi EQ very low. So sekarang, dunia sekarang, IQ tak heran. Kita nak EQ kita mengatasi IQ. Macam mana nak tambahkan kita punya EQ? Banyak sangat kita kena belajar. Okay, EQ ni bukan satu ilmu yang simple. Dia bukan semudah ABC. Dia sangat banyak, kita kena cari benda-benda positif. Kita kena dengar ceramah-ceramah, kita kena cari ilmu-ilmu yang bagi kita motivasi. Okay, saya bercerita ni pun based on my experience. Sebab apa? Dulu saya introvert, saya sangat mudah judge orang. Masa zaman remaja saya suka kerja saya sendiri, saya suka belajar seorang-seorang. Tapi dalam masa sama tak bagus, saya suka judge orang, saya suka negative thinking ke orang. Saya tahu benda tu salah, tapi saya kata macam mana? So saya baca, saya beli buku motivasi, saya dengar, masa tu dengan ceramah tak berapa sangat. Saya banyak beli buku motivasi. Itu sebenarnya. Okay. Okay, ciri pokok nombor 5. Yakin dan menguasai keadaan. Berdikari, bergantung pada diri sendiri. Tidak takut untuk mengejar impian. Kuat untuk menerima keadaan. Okay, untuk makluman semua, personality saya sebelum ni adalah nombor 5. Tapi yang seperti mana kita tahu, personality ini akan berubah mengikut keadaan. Dulu saya yang ni, dan untuk makluman juga, memang semua tu betul. Saya memang yakin. Saya memang seorang berdikari. Sebab saya ada 5 orang adik-beradik, saya seorang perempuan. Dan 5 adik-beradik saya ni, saya seorang yang sama belajar tinggi. Yang lain semua setakat SPM. Sebab saya percaya, saya bergantung pada diri saya sendiri, saya bergerak sendiri, saya fikir satu je kata-kata arwah bapak saya, masa itu saya darjah 5, nak ambil penilaian darjah 5. So kata ayah saya, kalau kau nak senang, kau belajar. Kalau kau nak duduk kat kursi empuk, kau belajar. Itu saja. Dah tak ada dah, tak cakap apa-apa lagi dah. So arwah bapak saya itu je. So saya memang pegang betul kata tu. So sampai sekarang. So kalau nak senang, belajar. Kita memang kena susah dahulu. Tak mungkin kita senang dahulu, confirm kita akan susah. Macam tu lah. Okay? Itu saya punya prinsip. Saya kena susah dulu. Memang saya pun kalau adik-adik, tuan-puan tengok tadi, saya punya pendidikan saya bermula daripada bawah. Tapi bagusnya orang yang mula daripada bawah ni, dia banyak pengalaman. So kalau dia bagi motivasi tu, kalau student banyak cakap, contohnya student saya lah bukan pelajar ni. Student saya kalau dia ngek-ngek, saya akan ni balik, saya akan smash balik. Saya kata tak ada sebab. Kalau kata penat, saya lagi penat. Saya macam ni. So diorang speechless. Okay, so ini saya. Tapi sekarang berubah. Okay. Okay, personality pokok nombor 6. Seorang yang baik dan sensitif. Okay, senang bergaul,
mempunyai ramai rakan, suka membantu, mempunyai aura yang baik, mahu menjadi lebih menarik, tersendiri dan unik, sentiasa memikir untuk memperbaiki diri anda. So agak-agaknya ada ke di sini? Oh, lupa nak tanya. Cikgu Zaliha, agak-agagnya ciri pokok yang mana ya? Saya nombor 5 tadi. Oh ya, oh sebelum kita sama lah. Saya pilih nombor 5 tadi. Okey, ini saya dahulu. Betul-betul. Saya berdikari dan saya sangat degil. Saya pun degil dahulu. Okey. Kita mungkin ada banyak persamaan. Okay. Saya pun sama puan. Saya pun sama puan. Nombor 5. Siapa tu? Ketua ke tu? Tak, saya Faizal, Ahmad Faizal. Oh ya, Faizal. Saya pun sama, nombor 5. Dia tiru saya, Saya suka berdikari. Ya, saya pun suka berdikari. Memang saya suka. Macam mana sekalipun saya memang tak bergantung dengan orang. Okay, so Alhamdulillah, tapi kita dah tak geng lah. Maksudnya Cik Faizal geng dengan Cikgu Zaliha, tapi saya dah tak geng dah. Nombor 5 ni. Tunggu saya personality nombor apa. Okay, so kita terus personality pokok nombor 6. Okay. Oh tadi saya dah ni kan? Okay, sorry. Okay, personality nombor 7. Okay, ceria, sentiasa bergembira, sangat sensitif. Sangat sensitif sebenarnya dia ada di situasi. Sama ada sangat sensitif di hati ataupun sangat sensitif dengan sekeliling. Okay, dia banyak. Okay. Sangat memahami, pendengar yang baik, tidak bersikap menyebelahi sesiapa, lebih terbuka dengan orang baru, sangat kebal daripada stres. Oh, bagus orang macam ni kan, sangat kebal daripada stres dan jarak untuk bimbang. Oh, bagus ni, saya. Ada ke orang personality nombor 7 ni? Ada, saya. Saya tu siapa? Puan Azila, Puan Azila. Azila. Kak Azila. Kita nak tengok sikit muka. Mana Sila angkat tangan? Oh, Kak Azila. Oh, okey. Pengetua pun nombor 7. Pengetua nombor 7 cakap. Wah, pengetua pun sama. Wah, Alhamdulillah. Geng. Maknanya memanglah saya tak kenal Puan Azila, tapi kalau yang pengetua saya bagi respon sikit. Saya tak ada niat untuk membandingkan orang, tidak. Tapi saya rasa pengetua ni jenis yang happening. Sangat positif. Sebab kenapa saya kata positif? Boleh terima segala apa pandangan. Walaupun kami parents saja, okey kan, parents je kan. Parents je. Tapi Tuan Pengetua ni sangat supportive, which is macam Alhamdulillah kan rasanya parents ni dihargai. Macam tu lah. Ni bukan haki ampu kan, tak kan? Sebab saya, okey, Puan Razila lepas ni mungkin kita akan lebih dekat. Betul, saya menyokong. Okey, so adik-adik ada tak personality nombor 7 ni kan katanya macam program orang dewasa pula. Adik-adik, anak-anak, ada tak? Takut dah. Sama macam student saya. Siapa? Ada tak yang angkat tangan? Sebut suara je. Tak ada. Oh tak ada nombor 7? Oh. Ada yang komen di bahagian ruangan chatting tu puan. Oh ya. Adalah mengaku 2-3 orang. Okey, saya tak tahu lah. Pokok nombor 5, Akmal pokok nombor 7. Okey. Okey, kan saya baca. Saya tak baca lagi ni sebab tengah seronok dengan slide ni. Okey, so saya harap adik-adik ada Kalau tak ada kan susah hati. Pengetua susah hati. Dah tempias pun nanti kan Cik Zaliha pun buat susah hati. Cik Faizal, Cik Faizal, okey. So harap semua ada, ramai yang ada mempunyai personality nombor 7 sebab kebal daripada stres. Okay, kita sebenarnya saya nak share lah macam mana dulu saya memang mudah stres juga kan, sebab negatif kan, tak bagus kan negatif ni. Tinggal lagi apa tahu, satu prinsip saya pegang, jangan sakit kerana orang. Sampai sekarang saya pegang prinsip saya. Kat situlah titik permulaan saya jadi orang yang Alhamdulillah dengan izin Allah saya positif. Saya ulang balik dan saya pun ajar pada kawan saya. Kalau kawan saya mengadu kan, last kali dah dengar luahan tu semua, dan saya cakap satu je. Satu, kita kena ingat, kita tahu esok entah ada ke tidak. Okay. Satu lagi, jangan sakit kerana orang. Kerja bodoh. Saya ulang sekali, kerja bodoh kalau kita sakit kerana orang. Sebab kita sakit kerana orang berdendam. Orang uha-uha, orang tepuk tangan, orang gelak-gelak.
untuk apa kan. So jangan streskan orang. Kita fikirlah yang baik-baik. Kalau saya kan, ni saya punya penghijrahan saya lah daripada negatif ke positif. Saya kata jangan sakitkan orang. Kita kena faham orang, kita kena faham kawan. Kalau kita faham orang, kita tak stres. Contoh katalah sekarang ni saya ketua, okay, saya ketua program di mana di bawah staff saya ada 30 orang. So kalau saya ketua yang saya tak buka minda saya tak positif, 30 orang punya karakter, 30 orang punya ragam. Takkan saya nak stres orang seorang, matilah saya macam tu kan. Tapi saya fikir, okay, orang ni kata kalau kita setkan satu peraturan, okay, cuti hendaklah dipohon 2 hari sebelum. Okay, banyak kali sebut sebab pengurusan minta macam tu. Ada juga kawan-kawan kita, puan ataupun kak, saya baru mohon. So kalau ikutkan ini geramnya, kenapa tak ikut? Itu kalau geram. Tapi sebab kita faham kawan, tak apa, okey je Zamil, okey je Su, okey je, don't worry. Tak apa ke kak? Tak apa. Alah itu undang-undang manusia. Apa tu, yang penting kita bekerja dengan macam ni. Sebab di waktu kita bekerja dengan sungguh-sungguh. So kalau kita cuti mesti ada sebab. So diorang gembira, kita pun gembira, tak payah stres. Okay, banyak lagi cara kita macam mana kita nak release stres. Itu salah satunya. Jangan kita, kalau kita faham kawan, kita memang confirm tak stres. Kita sayang kawan. Macam tu. Okay, panjang pula kan. Okay, personality nombor 8. Okay, menawan dan bertenaga. Wow, tengok dia punya warna dia, colourful. Kan? Tahu membuatkan orang ketawa. Ni orang pelawak ni. Sentiasa tenang dan selesa, spontan, okay, mempunyai banyak minat, suka cabaran baru. Selalunya saya rasa mesti ramai di kalangan anak-anak kita yang personality 8 sebab dia mempunyai banyak minat. Okay, ada ke? Ada tak? Yang lelaki mana yang lelaki? Ramai tu, ramai. Ramai ya? Okay. Anissa. Okay, Anissa. Oh, okay. Okay, siapa? Ainul Akmal pokok 8. Oh, okay. Okay, kenal ni Ainul Akmal semua ni. Kejap lagi saya panggil ramai. nama. Kejap lagi saya panggil nama. Okay, tunggu yang tu, yang soalan cepumas sebab saya nak bagi satu soalan RM10. Okay, tapi siapa cepat. Okay. Alright. Habis ya? Okay. Okay, personality nombor 9. Okay, personality pokok nombor 9 yang terakhir untuk aktiviti 1 ni ialah optimistik, okay, dan bernasib baik. Sangat bangga dengan pencapaian anda. Okay, sangat setia. Oh, kalau cinta ni bagus ni, setia ni. Okay, mempunyai pendekatan hidup yang sihat, senang maafkan orang. Bagus maafkan orang. Sangat bagus. Kita pun diminta sebelum kita tidur, kita kena maafkan semua orang. Kan? Dalam Islam pun minta macam tu. So baguslah. Ada ke personality nombor 9 ni? Saya tak kenal lah dengan lelaki ni. Afiq. Afiq mana Afiq? Afiq ada? Afiq ada. Afiq tadi pokok nombor apa Afiq? 9. Oh 9. Wah. Okey. Bagus Afiq. Nak maafkan orang. Bagus Afiq. Alhamdulillah. Okey. Nampak tu? Soalan cepumas nak bagi hadiah ni, saya memang kena tulis supaya semua tahu kan, kok ada yang tak dengar ke. Okay, soalannya, siapa tahu personality saya yang mana satu? Melalui pokok di atas. Diam-diam saja, kejap lagi saya bagi, sekejap. Okay, saya boleh bagi link sekejap. Sekejap saya copy sekejap. Okay, sekejap. Kita orang tak boleh teka ke? Tak boleh. Alah. No. Boleh teka tapi tak dapat hadiah. Alah, separuh tak boleh. Tak boleh. Kesian anak-anak. Saya akan ambil tempat pertama, kedua, ketiga. 10. Kau RM30. Tarang. Kejap. Nak send. Okay. Sekejap Okay. Kau dah isi diam-diam je. Itu. Sudah bagi link dekat box chatting. Okay. So isilah nanti saya ni. Tengok. Okay. So next. Ada soalan? Sebelum kita pergi pada aktiviti 2. Ada? Jangan malu-malu tengok macam ni. Saya macam ni gerak kan? InsyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. Okay, ada yang malu tau.
Kalau rasa macam bosan, jangan fikir lain. So fokus yang ni. Sebab ni walaupun saya nampak macam santai, ada benda yang saya nak sampaikan. Okay, kalau kamu bertanya lagi baguslah. Okay, tak ada soalan, kita pergi kepada aktiviti 2. Okay, aktiviti 2, gaya belajar. Mungkin, saya tak pasti, mungkin kaunselor di sekolah ada bagi input tentang ni, tapi saya nak juga bagi lagi. Kadang-kadang, okay, cikgu, kaunselor berkongsi ilmu, tahulah kan, sebagai pelajar bukan masuk kanan keluar kiri. Even kamu kalau belajar di peringkat tinggi sekalipun, gaya belajar ni bukan ditujukan kepada murid. Kalau kita jadi murid bukan. Cikgu dan murid kena sama-sama faham gaya belajar murid, gaya belajar cikgu. Mungkin cikgu ni bukan belajar lah, tetapi cikgu kena faham. Okay, cikgu pun kena faham. Kita kena faham gaya belajar kita dan cikgu juga kena faham gaya belajar anak murid dia supaya proses PDP akan jadi atraktif. Okay, contohnya kalau cikgu tu dalam kelas pumpang. Tiba-tiba ramai anak murid dia menguap. Kejap-kejap menguap. Jadi cikgu tu kena stop, take a break. Daripada trauma bagi mengajar one way interaction, so stop dan mungkin buatkan aktiviti supaya pelajar bergerak. Macam tu. Sepatutnya macam tu. Barulah sesi PDP macam seronok. Kadang-kadang macam sekarang PDP online kan, saya ni orang yang bergerak tau. Kalau dah mengajar laptop macam ni nampak tak tangan saya bergerak. Saya rasa macam penatnya duduk. Kalau kat dalam kelas, 3 jam kelas saya non-stop tanpa duduk. Bayangkan 3 jam. Dalam kelas, kalau lab dekat bengkel, 3 jam non-stop. Itulah saya. Okay, tak apa. Okay, semua orang tolong ambil pen kertas. Semua orang, walaupun saya tak nampak, anak-anak tolong jawab. Bila saya bacakan soalan, semua bagi skor. Contohnya 01, 02. Okay, so semua ambil kertas dan pen, bersedia. So saya baca arahan kat sini. Sila jawab dengan jujur untuk mendapat gambaran kecenderungan gaya belajar anda. Gunakan mata nilai, komitmen 0 hingga 10. Contoh, kalau soalan pertama. Okay, saya suka kerja yang kemas dan teratur. Terus nilaikan diri kita sendiri. 10. Macam tu. Sebab dia bagi antara range markah 0 hingga 10. So kita terus nilai diri sendiri. Dah sedia? Dah. Sedia. Dah. Saya baca, you all tak baca. Saya baca dan terus bagi markah. Soalan 1. Tulis kat situ satu. Soalan 1. Saya suka kerja yang kemas dan teratur. Ingat markah antara 0 hingga 10. Soalan 2. Saya sentiasa bertutur dengan pantas. Soalan 3. Saya suka membuat perancangan jangka panjang. Soalan 4. Saya suka memerhati dan melihat alam sekitar. Soalan 5. Saya suka berpakaian kemas dan bergaya. Soalan 6. Saya suka mengeja sesuatu perkataan dengan menggambarkan perkataan tersebut di dalam fikiran saya. Soalan 7. Saya lebih mengingati perkara yang dilihat dari perkara yang didengar. Soalan 8. Saya lebih senang menghafal berdasarkan apa yang dilihat. Soalan 9. Saya boleh belajar walaupun suasana bising. Soalan 10. Saya menghadapi masalah dalam mengingati arahan secara lisan kecuali secara bertulis. Soalan 11. Saya suka membaca dengan pantas. Soalan 12. Saya lebih suka membaca dan mendengar ceramah. Soalan 13. Saya suka memberi pandangan secara menyeluruh dan terperinci tentang sesuatu perkara. Soalan 14.
ringkas semasa berbual. Soalan 15, saya sering lupa apabila menerima pesanan melalui lisan. Soalan 16, saya suka menjawab soalan ya atau tidak. Soalan 17, saya suka kaedah tunjuk cara dari kaedah ceramah. Okey, soalan 18, saya suka lukisan dari muzik. Soalan 19, saya menghadapi masalah untuk menyampaikan maklumat yang tepat. Soalan 20, saya sudah hilang tumpuan. Okey, berakhir bahagian 1. Penat tak? Okey, Penat tak? Okey. Okey. Boleh lagi sangat ke? Tak apa. Boleh. Boleh. Yeah. Semua anak bijak lah, kacang dia ni. Kan? Okey. Bahagian 2. Ready. Based on saya baca. Okey. Bahagian 2 soalan 1. Saya suka bercakap sendirian atau menyanyi ketika bekerja. Okey. Seterusnya, soalan 2. Saya selalu terganggu apabila ada kebisingan. Soalan 3. Saya sering menggerakkan bibir atau menyebut perkataan apabila membaca. Macam ni kan? Macam tu. Soalan 4. Saya suka membaca kuat dan mendengar apa yang dibaca. Saya pun dah terkuat dah. Okey. Soalan 5. Saya boleh mengulang dan mengajuk sebarang nada atau irama. Soalan 6. Saya tidak gemar menulis tetapi suka bertutur dan bercakap. Soalan 7. Saya suka menyanyi dan bertutur dalam bentuk irama. Okey, soalan 8. Saya suka berpidato dan bersyarah. Soalan 9. Saya lebih gemar muzik daripada lukisan. Okey. Okey, soalan 10. Saya suka belajar melalui mendengar dan mudah mengingati melalui perbincangan. Soalan 11. Saya suka orang yang beramah. Macam saya. Macam itulah. Okey, soalan 12. Saya tidak gemar terlibat dalam aktiviti membuat grafik. Soalan 13. Saya suka mengeja sesuatu perkataan dengan kuat. Soalan 14. Saya suka berjenaka dan membaca komik. Okey, berakhir bahagian 2. Bukan baca pun macam ni. Okey, bersedia untuk bahagian 3. Soalan 1. Saya suka jika seseorang itu bertutur secara perlahan. Soalan 2, saya suka diberi ganjaran berupa benda dari pujian. Soalan 3, saya suka menyentuh seseorang semasa bercakap. Sekejap usik. Tangan dia tak tidur, duduk diam. Okey, soalan 4, saya suka berdiri berhampiran dengan seseorang semasa bercakap. Soalan 5, saya sering memberi tumpuan secara fizikal dan suka pergerakan. Soalan 6, otot badan saya lebih besar daripada rakan yang sebaya dengan saya. Wow. Okey, yang ketujuh, saya suka belajar pelajaran yang bentuk amali. Soalan 8, saya suka memerhati dan menghafal sesuatu semasa saya bergerak. Kalau tak faham, tanya tau. Soalan 9, saya suka menggunakan jari sebagai penunjuk ketika saya membaca. Baca tunjuk macam tu tau. Okey. Soalan 10, saya suka menggerakkan anggota badan saya semasa saya menjalani aktiviti.
tentulah kan. Tentulah bergerak. Macam saya sekarang, saya suka bergerak. Itulah duduk je macam tu. Yang ke-11, saya akan hilang tumpuan apabila saya duduk diam dalam jangka masa yang panjang. Okey, soalan 12. Sikit lagi. Don't worry. Jenuh kan? Soalan 12, saya menghadapi masalah mengingat kecuali saya perlu hadir di tempat maklumat itu dapati. Dia ada masalah mengingat. Okey, soalan 13. Saya suka kata-kata yang boleh memberangsangkan. Soalan 14. Saya suka menghayati sesuatu jalan cerita yang dilakonkan. Soalan 15. Saya menghadapi masalah bagi membentuk tulisan yang cantik. Okey. Soalan 16. Saya suka beraksi dan berlakon. Saya suka berlakon juga. Nanti tanya anak saya. Soalan 17. Saya suka terlibat dalam permainan. Tak tahu tak? Okey, habis. Selingan sekejap. Permainan saya, kalau anak-anak tengok saya tak ada besar mana. Kurus je sebenarnya, kurus je saya ni. Tapi nak tahu tak, saya terlibat dalam permainan softball. Dulu, softball, saya kurus kering. Tapi saya dipilih untuk jadi pitcher. Tahu pitcher? Pitcher yang pusing bola atas tengah tu. Masa nak tercabut bahu. Okay? So, habis? Okay, cara pengiraan. Okey, nanti kirakan. Okey, untuk bahagian 1 kira. Bahagian 1 berapa jumlah dibahagikan dengan 200 kemudian didarabkan dengan 100. Okey, berapa? Boleh kira sekarang tak? Sebab dia ada kaitan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ada kalkulator kan? Laju sikit. Okey. Kita bagi masa sekejap untuk kira. Sebab saya nak tahu dominan mana nanti. Dah ke? Kalau dah beritahu ya. Namanya. Dah ke? Belum. Guna kalkulator lah, cepat sikit. Okey, kalau dah habis bahagian 1 tu, okey, bahagian 2 dibahagikan dengan 140, didarabkan dengan 100. Begitu juga dengan bahagian 3, dibahagikan dengan 170, didarabkan dengan 100. Okey, siapkan dulu tas ni. Kalau dah beritahu ya, kasih senyap je. Nanti masing-masing dapat jawapan, simpan. Sebab nanti lepas ni anak-anak akan tengok. Okey, yang mana kamu lagi dominan.
Dah ke? Dah ya? Okay, simpan dulu. Okay, simpan dulu, nanti tengok. Okay? So, sekejap. Sekejap ya. Okay, simpan dulu tau. Nanti di akhir nanti aja jawapan. Okay. So, sebenarnya mengikut gaya pembelajaran. Okay, yang saya kata simpan dulu kamunya tu. Okay, sebenarnya gaya belajar ada 3. Okay, sebenarnya 4 tapi saya fokus pada 3. Visual, melihat. Auditory, mendengar. Kinestetik, bergerak. Okay, saya bagi tahu saya punya dominan dulu ya. Okay, saya selalu tahu buat inventory gaya belajar ni. Sebab saya nak tahu daripada saya mula acting counselor, masa saya pegang menjalankan tugas counselor, saya banyak involve any inventory. Sebab bila counselor ni dia memang kena banyak ambil inventory. So, saya buat masa ni, saya buat inventory saya dah 8 kali dah. Tapi duration dia jauh jugalah, bukan dah selalu sangat. Okay, 8 kali. So, dominan saya yang selalunya adalah sama ada, dia akan ada, sebenarnya 3-3 kita ada. Okay, kita 3-3 kita ada, tapi yang paling dominan yang mana satu. So, saya, okay, buat masa ni, saya tadi buat kan, saya lebih kepada kinestetik. Okay, kinestetik. Yang kedua, dominan yang kedua adalah auditory. Dan yang ketiga saya visual. Okay, nanti kita tengok apa dia punya keterangan dia. Okay, so perlunya macam seperti mana yang saya beritahu tadi, guru ataupun kita sentuh pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kena kenal diri kita sendiri. Contoh kalau saya belajar, saya dah tua ni kan, macam saya beritahu kan anak-anak semua, tahun 2019 saya belajar master saya sebenarnya kan, untuk makluman semua, saya buat master in engineering bracket structure tu dalam bidang saya adalah master yang paling susah. Saya tak tahu kenapa saya boleh pilih bidang yang paling susah dalam bidang saya. Mungkin salah satu saya just nak beritahu lah. Pertama sekali saya challenge diri saya. Dah tua pun nak belajar, saya challenge diri saya. So tak apa, saya percaya Allah bantu saya. Yang kedua niat saya adalah untuk jadi role model anak. Ni kalau anak saya ada ni, dia dengar ni. Okay, role model anak. Yang ketiga adalah untuk ilmu kepada pelajar saya. Itu niat saya. So Alhamdulillah, saya tak dapat gambarkan macam mana sebab saya buat master saya semua part time. Okay, jadi dekat situ saya sampai sekarang saya memang more to kinestetik. Kalau saya belajar daripada dulu sekarang, kini, kalau saya belajar 1 jam je, nanti akan saya bangun, minum air, gerak-gerak, lepas tu saya duduk balik. Even kalau nak kenal orang kinestetik ni, macam saya, tengok saya je. Nanti lepas ni boleh tengok kawan. Saya bercakap, tengok tangan saya gerak-gerak, kejap sini, kejap sini. Saya rasa macam, masa ada estetik ni. Ni orang kinestetik. Satu orang kinestetik kalau bercakap, dia memang pergerakan. Selalunya orang kinestetik, saya orang engineering. Jadi memang sesuai sangat saya punya personality saya yang kinestetik ni. Okay, so kita tengok. So, yang mana satu anda, so masing-masing dah tahu kan? Nanti saya bagi markah dia. Okay, visual. Okay, visual. Kita tengok dulu ciri-ciri dia. Ciri-ciri pelajar visual, lebih suka arahan berbentuk tulisan. Yes. Sebab orang visual, dia kena tengok. Kalau kita nak terangkan, dia tak boleh terang atas angin. Memang tak masuk. Cakap lah, kata okey, dekat sekolah nanti, okey, keluar je pagar sekolah ke kanan, hujung kanan ada sempang ke kiri, junction ke kiri. Dia tak boleh. Dia tak boleh atas angin. Dia mesti okey, buatlah map, buatlah. Tak boleh lah. Dia memang macam tu. Orang visual dia dengan mata dia mesti tengok, barulah dia boleh ingat. Okey, orang visual juga. Orang visual juga kalau anak-anak nak tahu, cuba tengok kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan yang suka pakai baju yang colourful, dia memang orang visual. Dia suka tengok yang cantik-cantik. Warna-warna, yang menarik, itu orang visual. Orang visual dia kontra dengan orang kinestetik. Dia memang kontra. Selalu partner visual ni, visual dengan auditory pasangan dia. Dia visual, okay, VA. Kalau kinestetik, partner dia dengan auditory.
Dia tak boleh visual dengan kinestetik. Memang jarang sangat jumpa. Okay, itu visual. So katanya ciri-ciri pelajar visual menyukai pembelajaran berbentuk paparan, gambar raja, graf, peta. Okay, so lebih cenderung mempelajari sesuatu dengan melihat teks. Okay, memahami dan mengingat melalui pembacaan. Okay, orang-orang visual dia memang kena melihat banyak kali baru dah boleh ingat. Okay, so kat sini sebenarnya bukan diri kita sendiri tau. Cuba tengok cara kawan belajar. Okay, kalau misal kata dalam kelas nanti bila dah setengah jam cikgu mengajar, tiba-tiba kawan tu duduk cubit sana, cubit kita, cubit sana, tepuk sana. Dia orang kinestetik lah tu. Macam tu. So kita dah marah dia, kita kena faham dia. Kasihan dia, mesti dia dah bosan kot. Jangan marah dia. Itu maksudnya kita faham kawan. Jangan marah dia, tak apa. Relax lah. Kadang-kadang orang kinestetik dia tak boleh fokus benda tu terlalu lama. Sebenarnya bukan maksud dia tak pick up. Dia tak boleh fokus, hilang fokus. Orang visual boleh. Duduklah berapa lama, pandang je. Itu bezanya orang visual. Okay, strategi pembelajaran visual. Okay, visual dia kena catat, dia kena pandang orang bercakap. Yes, pandang orang bercakap. Kadang-kadang orang visual dia tengok muka orang tu, dia tengok mulut orang tu, dia tengok hidung orang tu dengan mata-mata semua dia tengok. Itu orang visual. Okay, orang visual belajar di tempat yang sunyi. Orang visual juga dia kalau nak buat ada isi-isi penting dia suka highlight. Highlight hijau, kuning, semua-semualah segala-gala highlight. Tapi kalau macam saya tak suka highlight sangat. Saya rasa macam emas banyak sangat warna. Okay, orang visual suka macam tu. Okay, sekarang kita pergi kepada orang auditory. Okay, auditory. Ciri-ciri auditory. Dapat berbicara dengan fasih. Nak tahu tak? Dulu, okay, saya punya dominan sama ada kinestetik dahulu, kemudian auditory. Kadang-kadang ada satu situasi saya auditory and then kinestetik. Pernah dulu saya beberapa kali mempunyai ciri auditory masa saya jalankan tugas kaunselor. Ciri auditory ni sebenarnya, ini pengalaman saya dulu masa saya degree, saya masa tu nak ada satu exam bola jaring je, okay, bola jaring je, teori. Tapi sebabkan saya demam and then saya tak boleh nak menghafal, and then roommate saya, tak apa Zee, awak baring and then saya duduk sebelah awak, saya bacakan. And then okay, saya baring, saya pejam mata, dia bacakan. Sebab dia bacakan dekat telinga saya lah. Dia baca, okay. So petang, masa tu demam tau. Petang pukul 3 pergi ambil exam bola jaring. Dapat A. Based on dengar sahaja. Itu orang auditory. Okay, orang auditory dia boleh belajar melalui pendengaran. Okay. So strategi pembelajaran auditory, dia memang kena kuat. So kalau sebenarnya, kalau tuan-puan, anak-anak ni, saya belajar bilik ni, suara saya ni kuat sebenarnya. Sampai anak-anak pun pergi jenguk saya tadi. Nah, bila malam kan, malam kena slow sikit kan. Begitulah, tak boleh slow. Okay, so strategi dia memang kena belajar secara berkumpulan. So dulu saya tidak belajar secara kumpulan, tapi sekarang ni. Okay. Okay, dan akhir sekali, gaya belajar kinestetik. Okay, bergerak. Semua kena tahu gaya belajar. Memang kena tahu. And then, ciri-ciri pembelajaran kinestetik, belajar melalui gerak-gerakan. Okay, untuk makluman semua, saya mengajar di Politeknik, saya pernah buat survey. Di Politeknik memang majority pelajar Politeknik memang lebih 85% memang more to gaya belajar kinestetik. Orang engineering kan? So itu di Politeknik saya. Dan pelajar yang ambil diploma kejuruteraan awal memang kebanyakan memang pelajar yang kinestetik. So tepatlah pemilihan diorang tu. Okay, kadang-kadang masa pelajar semester 1, even nanti kamu kan dekat SPM nak belajar di universiti, kadang-kadang perlu jugalah kena bidang yang diceburi tu kena based on minat jugalah. Sebenarnya tengok kamu punya gaya. Okay. Strategi pembelajaran kinestetik. Belajar sambil mendengar muzik, betul. Saya sebenarnya masa orang kinestetik ni dalam keadaan bising pun saya boleh belajar. Itulah, ni saya pengalaman saya tahu, saya tak sentuh sesiapa. Itulah saya. So saya nak ceritakan bahawa penghijrahan saya. Okay. Okay, ada soalan tak sehingga kini? Nak tanya apa-apa soalan pun tak apa, okay je. Kita nak masuk aktiviti 3.
Tak ada. Masya Allah tak ada pun. Tak ada. Tak ada tanya, tak ada. Faham semua orang? Ataupun okay, so tak apa. Lepas ni, kalau tak ada, izinkan saya terus ke aktiviti 3, iaitu tanda tangan, signature. Okay. Okay. Kenapa saya nak bawa perkongsian ni berkaitan dengan tanda tangan? Sebab masa saya mula-mula masuk politeknik, jadi pengajar di politeknik, kami dihantar berkursus, dihantar berkursus bersama dengan Datuk Haji Dr. Fazilah Kamsah. Dr. Fazilah Kamsah, masa tu ada 30 orang sahaja yang terpilih. So 5 hari, kursus 5 hari, bukan setakat signature je lah, ada juga. And then salah satunya masa tu Dr. Fazilah, dia kata semua orang keluarkan kertas and then sign. Sign lah, sign. Nak tahu tak, sign saya ketika itu adalah yang first tu. Nombor 1 tu. Itu sign saya. So tak nampak kan nama Raziah kan? So masing-masing hantar. Hantar ke depan, submit dekat Dr. Fazilah Kamsah and then satu-satu dia kupas. Bayangkan satu-satu dia kupas. Kita tengok, dia baca dulu, kemudian tunjukkan pada semua orang. Ni saya tak nak tahu siapa, dia kata. So saya based on signature this signature, individu ini macam ni. Dia kata signature saya nombor 1 ni, dia cakap orang ini dia tak mahu dikenali oleh, dia tak nak orang kenal dia. Lepas tu saya dah terkejut dah tahu. Saya kata alamak, tanda tangan saya lah. Then bila dia first word dia kata orang ini yang tanda tangan ini, dia tak nak orang kenali dia. Betul tak tu? Memang betul. Saya tak suka dulu, saya tak suka orang tahu tentang saya. Jangan dekat dengan saya, jangan ambil tahu tentang saya. Saya jadi macam limas, saya akan jadi marah. Tak payah ambil tahu saya, tak payah busybody. Dulu saya macam tu, bayangkan? Lebih kurang umur 8 tahun ke 15 tahun macam tu sayang saya. Terkejut saya tahu. Apa yang Dr. Fazilah Kamsah, dia nilai saya, sifat saya based on tanda tangan saya tu semua betul. Semua betul. Bayangkan, nasib baik dia tak tanya, ni siapa punya tanda tangan? Saya kata kalau dia tanyalah, confirm saya tak angkat tangan. Kan? So, tu tanda tangan saya masa lebih kurang hampir 15 tahun lah. And then tanda tangan saya yang kedua, tengok. Kalau tengok kan, tanda tangan 1, tanda tangan 2. Tak melambangkan Raziah pun. Kan? Jadi lebih kurang sama lah. 1, 2 lebih kurang sama. And then, tanda tangan 4. Lebih kurang 18 ke 25 tahun. So saya macam nak berubah. Saya kata lah. Sebab saya belajar, Dr. Fazilah cakap, kalau nak sign, kalau you all nak berjaya, kalau rasa diri tu nak positif, kalau rasa nak ke depan, kalau rasa orang nak macam ni, kena tanda tangan yang nampak nama sendiri, kata dia. Saya kata, sudah macam mana ni, tak pandai lah. Semua, kebanyakan kalau tengok sekarang ni, anak-anak, guru-guru dalam ni ke, parents ke, boleh tengok tanda tangan masing-masing. Adakah tanda tangan kita nampak tak nama kita? Saya boleh cakap majoriti ramai yang tidak nampak nama sendiri. Even saya pun macam tu dulu. Saya pun macam tu. Konon-kononnya nak ubah lah. Ubah yang nombor 4 lah. Lebih kurang umur ke 25 tahun lah. Letak R dekat depan. Konon-konon je lah. Nampak OR Raziah. Tapi sebenarnya tak ada makna pun kat situ. Setakat R. R Raziah, R Ramli ke, Rahim ke, tak apa-apalah. Rohaizat ke, Rosnah ke, tak ada makna. So 1, 2, 4, tak payah. Sama je. So 25, selepas daripada 25-26 tahun setelah saya dah bekerja masa tu, so saya rasa macam okeylah, saya train tanda tangan saya walaupun orang cakap tanda tangan tak boleh ubah, nanti orang bank tak nak terima. Saya peduli apa, saya sign je. Sebab saya tak tahulah, degil kan, orang degil macam ni lah. Saya sign je. So sampai sekarang tanda tangan saya yang nombor 3. Nampak kan Raziah? Dan saya rasa macam saya berbangga dengan nama saya. Even
saya ada rujuklah beberapa orang pakar yang sign, bukan Dr. Fajar Kamsah, tapi saya ada pembacaan saya, ada juga lah mana orang yang pergi kursus grafologi ni. So dia kata, okey, bagus tantangan ni. Okey, dia punya condong daripada kiri, dia terus naik, menunjukkan insyaAllah berjaya, and then ada satu garisan dan titik. Macam tu. So saya kata okey, saya nak macam tu, saya nak berubah. Saya tak nak saya rasa serabut. Fikir nanti saya rasa serabut. Jadi saya kata saya nak berubah yang baik, saya yang positif. Saya tak nak sakit kerana orang. So alhamdulillah untuk maklumat semua, even saya di Politeknik Melaka, ada beberapa orang kawan saya tanya saya, "Kak, kenapa tanda tangan akak lain daripada lain ni? Tanda tangan akak ni macam senang je ikut." Saya kata tak apa, ikutlah. Lepas tu saya tak sangka pula ada beberapa orang di PM tepi. Kenapa tantangan macam ni? Saya rasa macam walaupun mudah tiru tapi saya tertarik. Mesti ada sebab. Sebab saya tengok daripada 30 orang, okay kan, akak seorang je yang tanda tangan yang nampak nama. And then saya pun share ilmu saya, apa yang saya dapat, apa yang saya daripada pembacaan saya. So alhamdulillah ramai yang berubah tantangan. Saya kata okey, alhamdulillah. Dan bukan setakat ubah tantangan ya, kadang psikologi kan, psikologi kita nak berubah, aura positif masuk, alhamdulillah dia berubah. So ini pengalaman saya tak pasti tuan-puan, tapi saya percaya inilah saya. So saya bangga dengan diri saya sekarang ni. Okay, dan saya rasa seronok je tantangan macam ni. Biarlah orang kenal saya di mana-mana, kenal lah, tak kisahlah. Kenal saya yang buruk ke, saya tak kisah. Okay, so ada soalan? Even kalau tuan-puan nak tahu, anak-anak tahu, kalau dekat office saya tu sampaikan rakan saya, "Kak, tolonglah tantang untuk saya, tolonglah createkan untuk saya." Memang ada 2 orang saya createkan. Sebab 2 orang nak sangat berubah. Okeylah, alhamdulillah. Dan orang itu memang daripada introvert, alhamdulillah jadi extrovert, dan dia rasa keyakinan dia build up dia punya self confidence. Satu perubahan yang baik kan. So terpulang, so rasanya cubalah, even anak-anak saya pun saya ajar, buat tantangan macam ni, mesti macam ni, nak nama. Lepas tu kalau nombor tak tahulah. Okay, so ada soalan? Ada. Tak ada juga Ada. Ngantuk Tak. Tak. Okay, kalau tak ada, okay, sekejap. Okay, agak-agak ni tulisan apa bawah tu? Nampak tak tulisan bawah tu? Nampak. Agak-agak ni tulisan apa ni? Sekretari. Ini cikgu lihat kan? Kriptografi. Okay, kejap. Ini tulisan kejap saya nak conteng ni kejap. Inilah tulisan saya daripada Form 4, Form 5. Dan sampai sekarang orang tak boleh tipu saya. Kalau attend mesyuarat, saya nak buat catatan guna Traincast. Inilah tulisan Traincast. Dalam bahasa Melayu, kalau ayat itu dalam bahasa Melayu, dipanggil Traincast. Kalau English, dia panggil shorthand. Dia adalah shorthand lain Okay. Buka mata sikit lah kan. Ngantuk kan. Okay, ini. Okay, dah. Yang ini, kejap ya. Okay, ini, kenapa tak boleh conteng Okay, ini razia. Pelik tak? Kenapa? Hai, Puan Razia tu tipu. Ni tak tipu, ni kisah benar. Betul, ni razia. Okay, saya buktikan Takkan orang boleh cakap dengan peta kan? Okay, ini R. Okay, ini R, D, Z. Titik hujung tu H. Kat sini macam ada cangkul kecil sikit. I, A. Okay, razia. Okay, yang vokal hilang. Kalau nak letakkan vokal, R, A, D, Z, A. Yang ni I, A.
Okay, Z-I-A-H. Okay, Razia. Okay, yang ini binti. Kan? Okay, yang ini Abdul, A-B-D. Dan yang ini ni Rahman. Selalunya kalau saya pergi mana-mana kursus kan, saya mesti tinggalkan kenangan. Saya pergi conteng dekat nota diorang, kawan saya. Nak ambil. Semua excited. Saya nak guris nama tuan pengetua lah. Sekejap ya. Boleh ke tuan pengetua? Tuan pengetua lagi ke? Boleh, tak ada masalah. Tak maaf ya tuan pengetua, saya saja nak tinggalkan kenangan sebenarnya. Okey, nama tuan pengetua, okey. Tuan, alamak, sekejap. Okey, ni Tuan. Okey, Haji. And then Muhammad. Okay, and then ni Nordin. Okay, then ni bin Muhammad Tahir. Okay, so saya letakkan tanda bawah ni adalah nama khas. Muhammad Nordin bin Muhammad Tahir. Okay, nama Cikgu Zaliha. Zaliha je. Ada Siti tak? Tak ada, nama saya Zaliha. Z-A-L-I-H-A. Okay. Z-L-H-A. Zaliha. Kenek macam tu je? Selotak lah mak dah hilang. Kejap. Okay, Z-L-H-A. Zaliha. Kenek tu je? Kan, senang kan? Senang. Okay, binti macam binti tu lah. Binti apa cikgu? Abu Bakar. Abu Bakar. Cantik kan? Cepat kan? Okay, even yang ringkas ni bagus sangat-sangat. Contohnya, saya yang menurut perintah. Okay, saya yang menurut perintah. Panjang-panjang jadi tu je? Ya, betul. Okay, saya. Itu saya. Okay, sebab. Slotek sikit lah. Bulat dia tu. Okay, siswa. Siswi. Lagi apa? Dah. Saya sebab siswa siswi. Okay, cuba bagi. Saya suka makan. Saya suka makan roti john. Okay, sekejap. Roti john Saya suka makan roti john. Okay, yang ni adalah titik. Okay, lagi? Okay, awak ni bagi ayat. Saya Bagi ayat. saya suka baca buku. Saya suka baca buku. Okay, lagi siapa nak sebut Ainul ada Ainul? Ainul. Ada. Okey Ainul, bagi ayat. Saya suka menonton televisyen. Cerita Korea. Okey, menonton televisyen cerita Korea. Saya suka menonton apa tadi tu? Televisyen cerita Korea. Dia sebenarnya ringkas ni dia kena ada garisan. Dia kena garisan. Kalau dia tak bergaris ni ada lambat sikit. Contoh. Buku. Sorry saya ambil masa sekejap. Okay, ni buku. Okay, baca. Okay, apa lagi? Okay, kenapa? Ini B ini B. Okay, yang ni B yang saya gelap ni. Dan ini pun B. Consonant B. Okay, kenapa consonant B ni? Okay, dia memotong garis. Sebab ejaan buku kita apa? Buku. Ini consonant U kena potong baris. Maksudnya consonant B ni depan dia ada vokal U di mana U ni kena consonant kena potong garis. That's why dia jadi macam ni.
kena belajar macam tu. Bayangkan saya belajar 2 tahun. Trainkas ni perusahaan pejabat yang nak kata bagus ke tak bagus okay. Satu kelas saya ada 35 orang. 2 orang saja yang dapat A, 33 orang fail. Dia senang lulus dengan cemerlang dan dia tak ada pertengahan. Dia terus gagal habis dan duduk. Bayangkan tulisan cacing ni. Sebab itu kan nak dapatkan tulisan ni, bayangkanlah saya cuma nak ni je, bagi motivasi pada anak-anak semua. Bidang saya ni sepatutnya kawan-kawan saya yang tak ni kan, yang nak ambil bidang lain dah tinggalkan dah yang ni. Dah tak ada dah takkan ingat benda ni. Kenapa? Saya fikir, saya rasa macam ini satu kelebihan untuk saya. Orang tak tahu pun tulisan ni. Saya nak apa ke kan. Jadi macam tu. Jadi kadang-kadang dalam kelas, kalau belajar dah boring kan, saya kata jom lah. Tiba je nanti dekat whiteboard kan. Kat whiteboard saya tulis lah. Saya tulis macam ni. Rasa-rasa apa saya tulis tu? Agak-agak lah saya tengah mengajar, tengok student saya bosan. Apa agak-agaknya saya tulis? Dia dah susah kan, memang tak belajar kan. Saya kata jangan mengantuk. Jangan mengantuk, fokus. So, saya buat macam ni. So diorang macam tu lah. Diorang teka. So bukan apa, saya share ni sebenarnya saya nak bagi semangat pada anak-anak semua. Saya faham anak-anak sekarang ni, anak-anak yang anak-anak syurga. Sebenarnya saya kagum dengan anak-anak syurga. Nak hafaz tu, ialah Allah memberikan satu kelebihan pada anak-anak untuk menghafaz Quran. Akal yang diberi, gunakan yang terbaik. Jangan sia-siakan sebab ini jaminan Allah kan untuk yang penghafaz Quran, anak-anak syurga. Anak-anak syurga ni juga nanti akan bantu mak ayah, tarik mak ayah masuk syurga. So jangan, itu maksud saya. So jangan sia-siakan lah, okay? So saya rasa itu saja saya rasa buat masa ni. So sebelum saya, ada apa-apa soalan tak? Saya suka tanya, ada soalan tapi tak ada seorang yang tanya. Ada soalan tak? Tanyalah, seorang tanya kan. Sebaiklah online. Akma ada? Akma? Ada. Akma kena tanya. Tanya saya satu soalan. Puan, ni tulisan apa? Oh, tadi saya dah beritahu ini adalah tulisan profession wartawan. Nama dia Traincast dan dia bukan tulisan sebenarnya. Sorry. Kita bukan menulis tau. Okay, dia Traincast. Okay, nama tulisan ini Traincast. Okay, macam ni aja. Sekejap. Train, bukan Traincast tau. Dia, sekejap. Okay, Trengkas. Traincast. Terringkas, paling ringkas. Itu maksud dia. Okay. Nama tulisan Traincast tetapi bila kita menulis, dia bukan panggil menulis. Dia panggil guris. Guris. Okay. Bagusnya kalau macam ada apa-apa catatan memang boleh catat dengan laju. Orang tu cakap laju lah. Masa zaman saya belajar pun saya banyak guna ni. Zaman saya belajar dulu diploma sangat susah dapat nota. Dia bercakap. Dia cakap, jangan tulis apa-apa, dengar saya bercakap. Saya pun tengok pensyarah, and then tangan saya gerak, tak kisahlah besar ke apa, saya gerak. And then balik bilik, balik hostel, saya translate lah. Macam tu. Okay, bagus Akma tanya soalan. Okay, terima kasih Akma. Seorang lagi je lah. Siapa lagi ya? Ada nama ni, nama diberi ni ada ni. Sekejap ya, nama tak nampak. Afrina. Mana Afrina? Afrina ada tak? Afrina? Ya, saya. Ada ke tak ada? Bersama saya tak? Ada. Okey, satu soalan. Kena paksa ni. Kalau tidak nanti semua tak ada soalan. Soalan? Afrina, aku mahu tanya soalan tau. Takkan Afrina tak ada?
Puan, Ah, kalau saya nak tulis nama saya. boleh. Kejap. Saya tolong ni. Nanti kita ambil sebagai kenangan lah. Nanti ikut Satid lah kat situ. Sekejap. Saya tak nak cheese semuanya apa Mira je lah ya. Saya tak tahu nak tukar apa. Boleh lah. Okay, Afrina. Afrina nama sebenar apa? Puan, Auni. Kejap, nama Afrina tadi. Afrina ke Auni? Auni. Auni. Oh, ya. Okay. Auni tadi macam ni sekejap nama AUNI. Sekejap saya kena tulis dulu ni. Auni. AWFIYAH. Okay. Auni lagi senang ni. Auni. Okay. Kalau saya nak letakkan dia punya vokal. AU. AU and titik sini. Auni. Kalau tanpa vokal dia akan jadi macam ni. Okay. So Aufia. Dia tak ada AW tapi dengan sebutan Au. Okay. Au pun sama sebabkan dia vokal. Jadi kita mulakan dengan konsonan. P, ya. Jadi Au, Fi, ya. So kalau yang bawah ni itu macam tu je. Okay, salin kat orang mana kenangan. Terima kasih. Sama tadi Afrina ada ke tidak? Oh tak ada. Okay. Oh tak sihat. So, okay, tak sihat. Kesian pula saya panggil namanya. Okay, so tak ada soalan lagi So ni dah penghujung ni. Dah dekat pukul 10 dah ni. Sembang-sembang pun macam ni kan. Okay, so sebelum saya akhir, so selalulah buat muhasabah diri. Sayang diri sebab kenapa saya kata sayang diri, kalau kita buat sesuatu tu kita kena sayang diri kita dahulu, dan kita sayang orang lain. Kena ingat diri kita ni berharga, diri kita ni adalah untuk orang lain, untuk membahagikan orang lain. Kalau kamu tanya diri saya sekarang ni adalah kita carilah sebanyak mungkin pahala, buat baik dengan orang, buat baik dengan kawan, buat baik dengan ibu ayah, dan segala-galanya yang baik sebab kita tak tahu mungkin esok sekejap lagi kita mati. Okay, kena ingat benda tu. Okay, kita pun nak cari bekalan kita kat sana. So ingat, kalau ada mulai malam ni ada rasa macam ada terasa hati dengan kawan, fikirlah yang baik dengan kawan sebab kita tak tahu kejap lagi kita mati. So sama juga macam saya juga. Saya pun di akhir nanti kan saya ambil peluang untuk minta maaf. So ingat, mulai hari ni saya nak semua sayang diri, semua sayang kawan. Fikir yang baik-baik tentang kawan. Okay, kalau ada negatif tentang kawan, cuba one to one. One to one kata minta maaf banyak, saya salah faham dengan awak. Kena berani bercakap supaya jangan biarkan aura negatif masuk dalam badan. Ingat pesan saya selalu ulang juga. Jangan sakit kerana orang. Sayang diri, sayang kawan. Okay, ingat apa yang saya cakap ni sebab saya memang bercerita based on pengalaman saya. Semata-mata pengalaman saya bukan pengalaman orang lain. Okay, so sentiasa bertindak positif, bersikap positif, berfikir positif. So kita kena ingat apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita bercakap, semua doa. So kalau kita rasa macam kita terdetik, terfikir. Kalau kita terfikir, terdetik benda yang negatif, cepat-cepat istighfar. Kalau kita fikir yang baik, alhamdulillah teruskan. Aminkan, minta dengan Allah bimbing berubah yang baik. Okey, kena ingat bukan setakat bercakap kita terfikir, kita terdetik, kita cakap sekalipun itu adalah doa. So bercakap yang baik-baik. Okay, sebab saya faham remaja sekarang ni, bukan remaja lah, bukan anak-anak di sini lah. Mana-mana remaja selalu sangat bercakap yang bukan-bukan. Even perkataan SIAL, BODOH. Saya tak boleh sebut tau, saya mengeja je. Saya rasa macam benda tu, ya Allah. Muka cantik, muka handsome, tapi sebut perkataan bukan-bukan. Ingat perkataan itu adalah doa. Please avoid. Okay, saya ulang sekali, tolong avoid benda tu. Sebab perkataan itu sebenarnya walau you all bijaksana, apa kata genius sekalipun, tapi kalau bahasa, kata apa? Bahasa melambangkan bahasa. So dengan tutur kata, dengan bahasa yang bukan-bukan tu pun sebenarnya orang dah tak respect. So mulai sekarang jaga tutur kata, guna bahasa yang baik-baik. Ingat ingat tau anak-anak apa saya cakap ni. Saya cakap pun jangan nangis. Okay, sebab bersungguh saya memang sangat-sangat, saya dididik untuk menggunakan bahasa yang baik-baik. Even sampai sekarang saya tak boleh nak cakap SIAL. Saya tak boleh nak cakap
C-E-L-A-K-A. Saya tak boleh nak cakap L-A-H-A-B-A-U. Saya tak boleh nak cakap. Saya terpaksa mengeja sebab nak sampaikan apa yang saya tak suka. Sampai sekarang, nanti kalau tak percaya boleh tanya pelajar saya. Puan Razia tu memang tak suka orang cakap yang bukan. Okay, kena ingat sebab saya tahu bercakap tu adalah doa. Okay, so sekejap saya nak buat slide. Dah hujung ni, jangan risau dah. Dah nak habis dah ni. So untuk tingkat motivasi tadi saya kata apa? Okay, semua perkara yang difikir positif. And then okay, sentiasa nyata dan fikirkan aku nak berubah. Aku memang boleh berubah. Jangan cakap aku tak boleh dah. Aku memang tak boleh. Jangan sebut negative word. Aku nak berubah dan aku mesti berubah. Okay, kat situ control your mind. Sebenarnya akal kita bermain-main dengan hati. Kita punya akal berinteraksi dengan hati. Kalau hati terdetik, akal kena berfikir. Kalau hati terdetik yang bukan, akal kena berfikir. So, semua maklum kan, akal untuk berfikir. So, jangan sia-siakan akal fikiran. Okay. Okay, untuk mendapatkan satu kejayaan besar, saya mesti sanggup korbankan banyak perkara kecil. Macam saya kata saya nak segulung master saya. Saya nak sebab apa? Saya nak jadi role model anak saya. Supaya anak saya tak ada reason. Penat dah ibu? No reason, saya kata. Kalau ibu yang tua boleh belajar sampai tahap ini, kenapa you all tak boleh? Macam tu. Niat saya macam tu. Dan juga niat untuk student saya. That's why kata kalau kita nak kejayaan besar, memang kena sanggup, kena lalui banyak perkara yang kecil. Walaupun kecil, jangan pandang remeh. Okay, lalu je. Once kita dah ke depan, keep on moving je. Tak payah nak reverse ke belakang. Tak payah. Okay, so jangan dengar bisikan-bisikan yang negatif. Okay, kena lawan. Okay, so jangan cepat putus asa. Jangan cepat berputus asa sebab yang menentukan kejayaan bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangun semula. Yes, orang macam ni yang bagus. Okay, kena ingat, saya ulang balik, jangan cepat putus asa sebab anak-anak sekarang ni, anak remaja, sebab hidup senang. Kadang-kadang bila susah sikit dah mengeluh. Jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Jangan mengeluh. So, ingat yang menentukan kejayaan bukan berapa kali kita jatuh, tetapi berapa kali kita bangun semula. Okay? So, sejarah anda bermula di sini. Ini kemudian antara sejarah anda di sini dan SPM 2021. Saya mendoakan agar semua anak-anak SISMI untuk SPM 2022 semua orang cemerlang dengan 12A kan, straight A's. Saya difahamkan 12A. So amin, dan jangan lupa setiap doa, setiap kata-kata yang orang bagi, orang doakan untuk kita, amin, cepat-cepat aminkan. Okay, itu salah satu yang terbaik. Kita doakan kawan kita, bila kawan doakan kita, cepat-cepat mengaminkan. Itu salah satu tips juga. Kadang orang sekarang macam saya lah yang tua ni kan, saya tak perlu dah apa-apa, even rasa anak-anak sekalipun. Kita perlukan doa orang. Doa orang lah yang paling berharga. Kalau orang tak doakan kita, kita doakan orang. Okay? So saya rasa itu saja. So sebelum tu sedikit mutiara kata. Tidak ada beban yang berat jika Allah menghendaki beban berat anda menjadi ringan. Dan tidak ada penderitaan jika Allah menghendaki menjadi kebahagiaan. So saya rasa ini pantun dari saya. Bunga selasih ubi kayu. Terima kasih. Thank you. Okay, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih kepada Puan Razia Aziza Abdul Rahman atas ucapannya sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan tersebut, berakhirlah majlis kita pada malam ini. So saya pun mengambil peluang, saya meminta maaf daripada hujung rambut, hujung kaki. Seandainya selama sesi perkongsian saya ada yang menyinggung perasaan, saya minta maaf dari Tuan Haji dan semua yang hadir malam ini. Juga terima kasih juga kerana beri saya peluang untuk sesi berkongsi ilmu dengan anak sini. Tak sesempurna mana sebab saya lebih suka
berkonsepkan sembang secara santai-santai macam tu supaya saya lebih mendekati anak-anak, sebab kadang-kadang dalam online ni susah sikit kan nak panggil anak-anak ni. Tapi Alhamdulillah Syahbaz dan tanya anak-anak, so ada juga respon daripada anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, terima kasih Puan. Sama. Majlis ingin memohon maaf atas kesilapan yang berlaku sepanjang penghimpunan berlangsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Puan Razia. Terima kasih. Terima kasih Puan. Puan. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ketua. Ketua Bonda. Papa Roger. Boleh kita bagi Puan Razia, bolehlah kita bagi untuk apa motivate jugalah pada anak-anak pelajar tingkatan lain, boleh ke? Kongsikan kepakaran ni Alhamdulillah nampaknya walaupun saya ni ya. Saya tu tak pasti saya macam mana. Lepas ni saya nak tengok juga anak-anak menilai saya ni. Okey. Alhamdulillah. Satu motivasi yang baik untuk anak-anak supaya ini langkah orang kata permulaan mereka walaupun mereka dah berada di tingkatan 4 dah penghujung, tetapi bukan satu orang kata penghalang dari segi masa mereka untuk mencapai kejayaan yang cemerlang pada tahun 2023 SPM mereka insya-Allah. Jadi kita harapkanlah anak-anak tingkatan 4 ni 2022. 2022 Haji. Kalau DPR ni bersambung kita tak tahu tu Haji. Tu dia. Tapi tak apa, kita kena bersedia Puan Razia, apa pun kata memang alhamdulillah lah kita anak-anak ni dapat berkongsi sekurang-kurangnya memotivasikan mereka Tuan Haji kita bersyukur ya Tuan Haji ya. InsyaAllah. Ya. Kepada Encik Faizal, Puan Zaliha UBK. Terima kasih Bonda. Ya, terima kasih. Kita ada ibu bapa yang hebat yang boleh bagi motivasi. Ya, alhamdulillah. Itulah saya nak kalau boleh kongsi dengan anak-anak kelas lain, tingkatan lain. Boleh saya sharekan nanti. InsyaAllah. Terima kasih Cik Faizal. Siapa tu mana Cik Faizal tampak dah. Okey, Cik Faizal saya tak kenal. Cik Faizal salah seorang AJK Sarana ya? Saya pengurusi sarana. Minta maaf lah ya sebab saya memang jarang-jarang sangat sebenarnya. Tapi itulah Cikgu Zaliha tu pandai. Terima kasih banyak perkongsian yang sangat menarik. Terima kasih Alhamdulillah. Satu benda yang baru. Apa tu? Satu benda yang baru dah saya belajar. Saya pun dapat belajar satu benda. Yalah yang bahasa terangkas tu. Terangkas. Ya betul. Saya menarik benda tu. Sebab sekali saya pergi mana-mana, saya mesti tinggalkan kenangan kat situ. Saya mesti tinggalkan. Saya rasa macam seronok ilmu. Okey, terima kasih banyak ya Cikgu Zaliha. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terbaik. Very good. Terima kasih. Saya doakan assist ni cemerlang gemilang dan terbilang. Alhamdulillah. Amin. Amin. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum.